Hello guys, welcome back to my channel Akif Vlog. So video kali ni saya nak bagi tahu korang jangan simpan duit. Sebagai korang yang baru dalam channel YouTube ni, saya berkongsi tentang bisnes, mindset dan juga pasal duit. So kalau korang belum cuci tangan, silalah cuci tangan dan tekan butang subscribe di bawah. So mesti korang pelik kan kenapa saya kata jangan simpan duit. Okey, apa yang saya maksudkan ialah jangan simpan duit kertas. Jangan simpan duit kertas. Kenapa? Okey, so dalam video ni lah saya explain dekat korang kenapa jangan simpan duit kertas. So stay tune tengok video ni sampai habis guys. Alright, so yang pertama ialah sebab duit kertas ataupun fiat money ni dia ada inflation ataupun inflasi. Okey, contoh mudah saya nak bagi korang faham. RM50 hari ni, ni duit contoh RM50 hari ni tak sama dengan RM50 20 tahun yang lepas. Dan RM50 hari ni takkan sama nilai dia dengan RM50 20 tahun akan datang. Faham? Okay, cuba kita throwback balik. Zaman kita budak-budak dulu 20 tahun lepas, RM50 ni macam-macam kita boleh beli. Tapi sekarang RM50 ni tak banyak yang kita boleh beli. So 20 tahun akan datang RM50 ni kemungkinan besar tak banyak pun yang kita boleh beli. Tak cukup pun RM50 ni untuk beli keperluan asas kita. So itu yang saya maksudkan. So ni adalah sebab utama kenapa saya kata jangan simpan duit kertas. Betul, kalau tak simpan duit kertas nak simpan apa kan? Daun kayu. Okay, so macam ni. Ini yang saya nak share dengan korang semua. Kalau korang ada cash yang banyak macam ni, katalah ni duit betul, ni sebenarnya duit tipu. Okay, katalah korang ada cash yang banyak, ni dalam 7,000 lebih. So katalah korang ada duit banyak ni, cairkan jadi emas ataupun perak. Dah kenapa pula suruh beli emas dengan perak, jual emas perak ke mamat ni? Dah, saya bukan ejen emas, saya bukan ejen perak bagai. Saya cuma berkongsi apa yang saya rasa saya patut kongsi dengan anda semua. Moga-moga bermanfaat. Okey, kenapa simpan dalam bentuk emas ataupun perak? Kenapa? Korang mesti tertanya-tanya kan, kenapa? Kenapa simpan dalam bentuk emas ataupun perak? Okey, so macam yang semua orang dah tahu, emas dan perak ni dia punya nilai puratanya setiap tahun menaik. So setiap tahun average nilai emas dan perak sentiasa menaik. So itulah sebab utama kenapa kita kena simpan dalam bentuk emas ataupun perak. Dan kalau korang perasan, kalau korang ada buat research, tahun 2020 ni ramai yang membeli perak. So saya pun tak ketinggalan lah membeli perak untuk saya punya simpanan. So saya tak simpan dalam bentuk duit kertas, saya simpan dalam bentuk perak. Emas saya tak beli lagi. InsyaAllah di masa akan datang saya akan simpan dalam bentuk emas pula. Cuma saya buat research, tahun 2020 ni ramai yang invest ataupun ramai yang membeli perak, silver. Kenapa? Sebab ratio emas kepada perak sekarang adalah 1:95. Maksudnya 1 gram emas bersamaan dengan 95 perak. So dia punya ratio tu sekarang dah ada dekat top, dekat peak. Kalau mengikut graf, dia dah berada di area resistant dah. So kemungkinan besar dia akan menurun. Dia punya ratio akan menurun lepas ni. Bila ratio menurun, contoh saya bagi 1 gram emas bersamaan dengan 50 gram perak. So dekat situ dia punya value ataupun nilai perak ni secara automatik akan menaik. Sebab harga perak akan mengikut harga emas berdasarkan ratio tu. Okey, contoh mudah lagi saya nak bagi korang faham kenapa jangan simpan duit kertas, simpan dalam bentuk emas ataupun perak. Kenapa? Okey, contoh yang saya nak bagi macam ni. Andai kata korang ada RM1 hari ni, kan? RM1.
So RM1 tu korang simpan, korang tak guna hari ni, korang tak guna dan korang simpan selama 10 tahun. Lepas 10 tahun, RM1 tu masih ada tapi nilai dia bukan lagi RM1. Contoh hari ni dengan RM1, apa kita boleh buat dengan RM1? Okay lah, RM1 kita boleh beli aiskrim Malaysia, kita boleh beli satu batang aiskrim Malaysia. So lepas 10 tahun mungkin kita boleh beli separuh je aiskrim Malaysia. So itu yang saya maksudkan, nilai RM1 tu menurun, berkurang. Nilai RM1 tu berkurang ditelan masa. So itu yang saya maksudkan. Nilai dia tetap sama RM1, amount dia tetap sama RM1 tapi nilai dia dah berkurang. So macam tu guys. Tapi sebaliknya, kalau korang ada 1 gram emas hari ni dan korang tak guna pun emas tu, korang simpan selama 10 tahun. Korang tak guna 1 gram ni, korang simpan selama 10 tahun. So lepas 10 tahun, nilai 1 gram tu dia bukan berkurang macam duit kertas, dia malah menaik. Contoh sekarang, hari ni harga 1 gram emas 999 bersamaan dengan 270 lebih. So 10 tahun akan datang, kemungkinan harga dia akan menaik sebanyak RM100 contohnya. So 10 tahun akan datang, harga dia akan jadi RM375. So amount dia tetap sama 1 gram tapi nilai dia bertambah. So itu beza kalau kita simpan duit kertas dengan kita simpan emas. Okay, so bila kita jadikan emas ataupun perak ni sebagai cara untuk kita menyimpan, kita juga dapat secure kita punya wealth. So ni salah satu cara yang orang-orang kaya guna untuk diorang secure diorang punya wealth, diorang punya kekayaan tu. So ada yang tanya, salah ke simpan duit kertas? Tak salah sebenarnya. Saya tak salahkan korang yang menyimpan duit kertas. Cumanya saya ada cadangan nak bagi kat korang. Kalau korang ada cash yang banyak kat rumah tu ataupun dalam bank, saya nak cadangkan satu perkara yang korang boleh buat untuk korang lebih selamat. So yang pertama sekali, kalau korang belum tekan butang like dan subscribe di bawah, sila tekan laju-laju, okay? Alright, back to the topic. So yang pertama, tolong kira korang punya monthly expenses. Kenapa? Penting untuk kita tahu kita punya perbelanjaan setiap bulan. Daripada situ barulah kita boleh kira berapa paras untuk kita survive setiap bulan. Contoh, kita ada kena bayar kereta, bayar rumah, bayar loan, bayar internet, bayar bil handphone, bil api, bil air. Kira semua benda tu, calculate, totalkan, katalah total ada dalam 2,000 contoh. So korang punya monthly expenses adalah RM2,000 untuk 1 bulan. So bila korang dah kira monthly expenses korang reservekan 3 ke 6 bulan punya monthly expenses. Saya nak korang reservekan cash untuk 3 ke 6 bulan punya monthly expenses. Contohnya perbelanjaan bulanan anda RM2,000 setiap bulan. So saya nak korang reservekan cash selama untuk 3 hingga 6 bulan. Contoh 3 bulan. 3 bulan kali RM2,000 iaitu RM6,000. So RM6,000 ni adalah cash yang korang reservekan untuk tampung perbelanjaan bulanan korang. Kenapa penting untuk reservekan ni? Supaya andai kata sesuatu yang tidak baik berlaku, katalah anda tidak dapat income pada bulan tertentu ataupun dibuang kerja, at least korang ada 3 bulan punya cash untuk korang survive sementara korang nak cari kerja lain ataupun nak cari lubuk lain. Seterusnya, lepas korang dah reservekan cash untuk 3 hingga 6 bulan punya monthly expenses, saya nasihatkan korang masukkan cash tu ke dalam ASB ataupun tabung haji. So daripada sini tak adalah korang punya simpanan cash tu tak dapat apa-apa. Korang ambil duit tu, contohnya tadi RM6,000 tu, korang masuk dalam tabung haji ataupun ASB, dan kalau korang tak guna duit tu dalam masa 1 tahun, korang akan dapat dividen. So duit tu bertambah dengan sendiri. Tapi kalau korang simpan sebagai cash,
macam ni kat rumah korang, duit tu tak berkembang. So ni saya bagi korang cara lah, macam mana korang nak guna duit tu, nak reserve duit tu di samping korang buat lagi duit. Okay, yang keempat, duit yang lebih setiap bulan tu, katalah gaji korang RM5,000 tadi, monthly expenses korang RM2,000 dan korang reservekan lagi RM2,000 untuk enjoy happy-happy dengan family apa semua, dan korang ada RM1,000 lagi lebihan setiap bulan. So gunakan RM1,000 tu cairkan jadi emas ataupun perak. Kalau korang tak tahu macam mana nak manage korang punya duit, saya letakkan link di description. Korang boleh tekan link video tu, saya ada buat video macam mana golongan 5%, 15% dan juga 80% buat bila diorang terima pendapatan ataupun income. So daripada situ saya harap korang dapat belajar lah macam mana nak manage korang punya duit setiap bulan. So pada saya ini cara yang lebih selamat untuk kita di era yang mencabar ni, sebab kita ada cash reserve, dan bukan setakat cash reserve. Cash reserve tu kita simpan dalam ASB ataupun tabung haji yang memberikan kita dividen tahunan kalau kita tak guna duit tu. So kita rasa lebih selamat sebab kita dah ada cash reserve. Tambahan lagi, dengan cash reserve tu kita boleh dapat duit lebih melalui dividen tahunan. Yang kedua, kita dapat juga menyimpan duit lebihan setiap bulan tu dalam bentuk emas dan perak. Okay, so faham tak apa yang saya nak kongsi, apa yang saya kongsikan hari ni dalam video ni? So kalau korang rasa video ni bermanfaat untuk korang, tolong tekan butang like dan share kepada semua orang yang korang kenal. Moga-moga perkongsian saya ni sampai kepada mereka dan memberi manfaat kepada ramai orang. So that's all for now. Kita jumpa di next video, di video-video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.